Kali ini Bergson bagaimana cantik kali ini. Leandro peluang. Dia memiliki... Oh, itu dia. Terkena tiang gol. Kita perhatikan lagi sekali peluang yang dimiliki oleh JDT melalui Leandro. Dia melepaskan rebatan kaki kiri yang terkena tiang gol. Namun kali ini berbahaya untuk KL. Cabrera terus melakukan percubaan. Oh! Terus sasar. Dia tidak menunggu lama. Sebaik saja memiliki peluang setelah melihat kedudukan pintu gol dan Kevin Mendoza. Haris Harun. Adam. Cabrera cantik. Kawalan bola pertama. Cabrera peluang. Kali ini terkena palang pula. Oh. Kalau tadi tiang daripada Leandro. Kali ini palang pula daripada Cabrera. Oh. Sudah 2 kali. Kerana beberapa saat saja lagi. Whistle akan dibunyikan untuk menamatkan separuh masa yang pertama ini. Fakhru Aiman. Dan kali ini peluang untuk Kuala Lumpur. Bagaimana peluang yang itu dia gol! Romel Morales. Oh. Minit-minit akhir. Separuh masa yang pertama. Dimiliki oleh pasukan tuan rumah Kuala Lumpur. Gerakan yang dihasilkan yang menyaksikan Romel Morales berjaya melepasi rangkap offside. Dia dengan mudah untuk mengambil sepakan ini. Terus masih lagi dalam kawalan Kuala Lumpur. Hadin. Lepas Hadin. Cantik kali ini. Hadin Azman. Percubaannya ditepis oleh Farizal. Baik. Rembatan kaki kiri yang dilakukan oleh Hadin Azman. Sekali lagi membolehkan KL mendapat corner. Nazmi. Oh, dan itu dia gol! Gol penyamaan untuk pasukan Jodar Tazim. Daripada tandukan Kapten Haris Harun. Setelah beberapa kali peluang yang dimiliki melalui sepakan sudut, khususnya dalam separuh masa yang pertama, kali ini dalam separuh masa yang kedua. Dan itu dia, tidak sempat untuk dilakukan apa-apa kerana whistle panjang sudah dibunyikan oleh Rizal. Mara lagi. Baik antara daripada Cici Kipre sekarang ini. Tetapi meliar. Namun dia dapat juga melepaskan satu cubaan. Untuk antara Cici sekarang ini boleh mendapatkan kemah. Kepa Sherman. Dan penalti. Bola mengenai tangan salah seorang pemain Melaka sebentar tadi. Di manakah arah sepakan Kepa Sherman? Kepa Sherman mudah ketika Noor Azlan Razali sudah pun melayangkan badannya ke sebelah kanan. Kepa Sherman memilih haluan yang cukup baik untuk menewaskan Noor Azlan Razali untuk meletakkan Kedah 1-0 di hadapan pada minit yang ke-18. Mengambil sepakan percuma Ahmad Syamim. Satu cubaan yang sudah pun melewati palang gol untuk menguji Syahri Syahri. Stephanie Klik. Satu gerak, satu dua bersama Manuel Ot. Keluarkan Manuel Ot. Jelas ada satu bentesan lewat oleh Renan Alves. Tidak ada pilihan untuk Tuan Muhammad Yassin. Jadi nampaknya drama di Stadium Hang Jebat. Mengharapkan Klik sekarang ini untuk menyamakan kedudukan. Stephanie Klik cemerlang. Berjaya menewaskan Syaril Syahri. Cukup kencang di sebelah kiri. Akan mengambil sepakan penjuru ini. Syamim juga punya kualiti untuk membuat tandukan. Sekali lagi bola hanya melintasi gawang Kedah. Gumaran satu bola yang cukup baik. Hampir terlepas mengenai tiang. Oh, sayang sekali. Datang lagi. Tetapi kali ini Lokman dapat menanduk, matikan serangan yang cuba ataupun gerakan yang mahu dibuat oleh Kedah. Oh, hilang penguasaan bola. Peluang untuk pasukan Kedah. Cice Kipre.
Cice Kipre, peluang untuk Sherman. Kepa Sherman meletakkan Kedah 2-1 di hadapan pada minit yang ke-62. Gol kedua pribadinya malam ini untuk meletakkan Kedah kembali memimpin permainan. Anu Martin melebarkan ke sebelah kanan kepada Azamuddin Akil. Azamuddin Akil. Satu tandukan yang cuba diterjemahkan. Peluang sekali lagi untuk pasukan Kedah. Badrul Bakhtiar. Adakah jaringan dihasilkan? Gol ketiga Kedah dalam situasi kelam kabut itu berjaya disudahkan oleh Badrul Bakhtiar. Oh, cukup cantik sekali. Bola terlebih dahulu mengenai palang sebelum melantun masuk ke dalam kawasan gol pasukan Melaka. Waktu permainan sudah pun berakhir. Itu dia tiupan whistle panjang daripada pengadil malam ini. Perhatikan bagaimana Casagrande dikawal ketat dan itu dia gol. Satu tandukan yang baik dilakukan di sana oleh pemain berjersey nombor 10 untuk pasukan Penang, Sheriddin Bobiev, pemain kebangsaan Tajikistan. Carly Di Morga memberikan kawalan ketat di sana. Tinggi dan dapat diselamatkan. Oh, gol kedua. Gol kedua terhasil untuk pasukan Penang melalui pergelutan di depan pintu gol pasukan tuan rumah. Tertewas Suhaimi Hussein. Dia begitu kecewa dengan apa yang berlaku di depan matanya tadi. Termasuk 2 gol yang dijaringkan setakat ini menjadikan mereka meminta sejumlah jaringan pasukan tuan rumah. Hantaran jauh ke sana. Oh, peluang untuk pasukan Penang. Satu situasi yang hampir-hampir dapat menghadirkan jaringan ketiga. Fazal cuba mencari ruang untuk melakukan gerakan solo, namun nampak sukar. Hantaran itu cantik, tandukan ditepis dengan baik oleh Tian Kiat Si. Terselamat pintu gol pasukan Penang. Sesuatu yang memang dinantikan oleh David Da Silva, namun Terengganu nampak menggunakan bahagian tengah. Desi Marcel. Satu percubaan kencang. Malam ini nampaknya Tian Kiat Si memberikan persembahan terbaiknya. Faiz untuk Makan Konate. Terengganu terus menekan benteng pertahanan lawan, namun sukar nampaknya untuk melakukan percubaan. Makan Konate. Makan Konate. Peluang untuk Hakimi. Gol! Oh! Muhammad Hakimi Abdullah meledak dengan gol pertama. Mengubah wajah di stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Kecewa nampaknya Tian Kiat Si. Hakimi menanti dengan penuh sabar. Pelaran di tempat di gelanggang sendiri untuk Penang adalah menentang JDT pada 8 Mei nanti. Penang mengasak gerakan. Satu hantaran lambung, peluang Casagrande. Gol ketiga. Satu umpanan cantik dari Quentin Cheng. Ketinggian merupakan advantage buat Casagrande. Penang merancang sesuatu. Quentin Cheng. Antara Quentin Cheng terkena pemain Arif Fadilah, namun permainan diteruskan. Casagrande, gol lagi. Oh, nampaknya hantaran lambung semakin melumpuhkan benteng pertahanan pasukan Terengganu. Jaringan pribadi yang ke-11.
Dan akhirnya Suhazi tidak berlengah masa lagi. Pasukan Penang malam ini terhasil melalui penyudahan tandukan dari pemain-pemain import mereka. Keputusan muktamad, Terengganu FC 1, Penang 4. Namun peluang awal ketika ini untuk Faizal Rosli dalam kawasan penalti. Terus melakukan licak. Jaringan dari licak ke awal minit yang pertama. Ini sentuhan yang cukup baik dari licak untuk memastikan jaringan kedua pribadinya musim ini. Belum sempat saya memperkenalkan Rudi Ramli. Namun licak sudah pun menggegarkan jaringan UiTM untuk serangan pertama Sri Pahang di minit pertama. Ya, satu permainan yang betul menarik dilakukan oleh Sri Pahang sebentar tadi. Mereka betul tukar hantaran di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Sampai itu peluang Pedro Enrique. Dalam keadaan yang cukup bersahaja sebenarnya, Sri Pahang berjaya untuk melakukan percubaan. Dari Aizwan mudah untuk diselamatkan oleh Eliza. Bila pemain Sri Pahang menanti dalam kawasan penalti UiTM. Dan antara cepat dari Licak. Sedikit tinggi melewati palang gol. Terbiar sedikit pertahanan UiTM sebenarnya. Dari dadaan dilakukan Dirga ketika ini untuk UiTM dalam kawasan penalti. Percubaan dari Dirga. Lepas peluang untuk UiTM melakukan percubaan tepat. Itu tampanan yang tidak begitu kemas sebentar tadi. Rudi dicabar oleh Akif Ashraf. Berjaya lepas di situ tolakan Lita. Peluang untuk Pedro Enrique dalam kawasan penalti dari Pedro. Akhirnya Pedro Enrique berjaya untuk mencatatkan nama selaku penjaring gol buat Sri Pahang pada musim ini. Dia mencuba dan akhirnya berjaya untuk mendapatkan jaringan pertamanya musim ini dan jaringan kedua buat Sri Pahang pada perlawanan malam ini. Jadi 2-0 kedudukan berubah di Stadium Darul Makmur. Hanya Pedro Enrique berjaya untuk menghasilkan jaringan kedua buat Sri Pahang. Dia lepas di situ peluang untuk UiTM. Ada sentuhan dan sepakan penalti diberikan untuk UiTM. Satu kedudukan yang cukup baik bagi UiTM mendapatkan jaringan pertama. Victor Neranov berhadapan dengan Helmi Eliza. Victor diselamatkan oleh Helmi Eliza dan Afi Ashraf juga diselamatkan. Dua percubaan dari UiTM diselamatkan oleh Helmi Eliza. Satu tindakan yang cukup baik. Lepas Malik 1-2 baik untuk Lita. Dan kandukan yang cukup baik dihasilkan oleh Bakyudin. Kali ini percubaan ketiga Bakyudin berjaya untuk memastikan jaringan. Lepas dua kali percubaan yang diselamatkan oleh Asfar. Dan kali ini dia tidak melepaskan peluang untuk memastikan jaringan ketiga untuk Sri Pahang melalui UiTM di minit ke-66. Bakyudin sekali lagi dalam kawasan penalti. Bakyudin sentuhan dan penalti untuk Sri Pahang. Gerakan yang cukup lincah dipamerkan oleh Bakyudin sebabkan main pertahanan UiTM malam ini peluang untuk Adegula mendapatkan jaringan kedua pribadinya musim ini berhadapan dengan Asfar. Mampukah dia melaksanakan tugas dengan sempurna dan Adegula mudah untuk menewaskan Asfar. Untuk jaringan keempat Sri Pahang aksi malam ini. Yarul Kulon olehkan jaringan kedua pribadinya musim ini dan sepakan penalti yang mudah menewaskan Aswar. Kita kandukan dilakukan dan terus jaringan. Rekaya jaringan gol sendiri dari Fahmi Sabri. Apun Malik Mat Arif. Bagaimanapun ia sepakan yang cukup baik dari Lita untuk jaringan kelima Sri Pahang. Dan itu dia Wisai Panja menamatkan aksi di Stadium Darul Makmur.
Seri Pahang berpesta gol untuk menewaskan UiTM dengan 5-0. Jadi kekuasaan ataupun kemenangan yang cukup penting diperoleh oleh Seri Pahang untuk aksi di minggu yang ke-11 ini. Tapi kawalan yang berjaya dilakukan oleh Maxis Musa. One-two yang cuba dilakukan. Amri bagaimana? Masih bersama Amri. Menghantar ke tengah. Sadil. Sadil agak lemah. Oh, percubaan yang dilakukan menggunakan kaki kirinya. Masih bahaya untuk Perak. Sadil. Oh, cantik. Azizah ke tengah. Oh, sedikit saja lagi Amri Yahya. Hantaran yang dilakukan, cuba mencari Amri. Flying header yang tidak berjaya dilakukan oleh Amri Yahya. Kelebihan dalam mengambil servis. Nazrul Naim terus. Dan gol yang pertama berjaya dihasilkan oleh Perak, hasil daripada sepakan percuma dari Nazrul Naim. Meletakkan Perak 1-0 di hadapan. Peluang yang tidak disia-siakan. Rembatan terus. Nazrul Naim ke arah gawang pasukan Sabah. Buka ke belakang mencari Aldo Linus. Satu rembatan ke tengah yang ditumbuk keluar oleh Hafizul Hakim sebentar tadi. Berikan sepakan sudut untuk pasukan Sabah. Disia-siakan Perak. Bagaimana kali ini Sadil pula melakukan larian. Cari Amri. Ke tengah. Oh, rendah. Tidak berjaya diselamatkan penjaga gol. Hanya dikeluarkan sahaja oleh pertahanan. Nampaknya tiada sentuhan dari pemain Sabah. Apakah yang telah diperkatakan kepada pemain-pemain Sabah? Agak lemah. Di Paula mempunyai peluang. Bagaimana? Di Paula. Oh. Peluang yang dimiliki disia-siakan di Paula. Di minit-minit awal pada masa yang kedua sebentar tadi. Mungkin sedikit bersahaja. Hasil daripada hantaran yang lemah daripada penjaga gol berjaya dirampas. Atau dicuri, tetapi satu tindakan yang cukup lemah daripada penyerang sensasi pasukan Perak di Paula sebentar tadi. Sabah yang masih belum menjaringkan gol dalam saingan Liga Super untuk Sabah musim ini. Ambil itu Amri. Gol! Oh, satu gol yang berjaya dihasilkan. Amri Yahya dengan sepakan kaki kiri terus menewaskan penjaga gol sebentar tadi. Gol yang kedua untuk Amri Yahya dalam saingan Liga Super musim ini. Rempatan kaki kiri yang kencang. Yandro berjaya ditepis keluar oleh Robson Randy Winning. Levi Madinda Deret dan gol yang berjaya dihasilkan. Levi Madinda, gol yang berjaya dihasilkan menerusi sepakan percuma kali ini daripada Sabah, meletakkan mereka 2 gol berbalas 1 di Stadium Likas pada malam ini. Deret, itu dia Levi Madinda, nyokong-nyokong yang hadir ke stadium pada malam ini. Dan itu dia whistle penamat. Mencari mata di tempat sendiri pada malam ini. 14 mata aksi pada musim ini. Namun setakat pusingan yang pertama ini 10 perlawanan yang diharungi. Mereka berada di pertengahan liga untuk menyaingi pasukan-pasukan lain yang mempunyai lengkap dengan senarai pemain importnya. Jadi inilah istimewa. Terupas yang cantik, cuba mencari Ferdayo. Oh, kali ini Kalamullah cepat dia turunan kali ini. Oh, itu dia. Hampir-hampir saja di situ Kalamullah terperangkap. Ferdayo yang menyedari Kalamullah yang sudah pun berada ataupun keluar dari kawasan pintu gol. Dia memilih untuk lakukan percubaan. Taman Maran
Malik Jasuli. Peluang untuk pasukan PJ City ketika ini untuk melakukan serangan dan melepaskan rembatan dan gol, 3 gol. Bola yang perlahan tapi menerjang masuk ke jaring ke gawang gol. Hasil daripada tolakan awal yang dilakukan oleh Malik Jasuli. Dan di sinilah telah melepaskan rembatan kaki kiri yang terbias kaki pemain Selangor. Jadi Yan tertewas di situ. Inilah yang berlaku dalam masa kita melihat Selangor yang sedikit mengawal menguasai permainan, namun peluang yang hadir disudahkan. Kurusami. Kali ini peluang sekali lagi untuk PJ, bagaimana dapat diselamatkan oleh Yan. Sekali lagi masih lagi berpeluang pasukan PJ City. Tidak ada free kick di situ. Kelam kabut sedikit. Jordan Ambila akan mengambil tugasan di bahagian bawah. Jordan Ambila peluang untuk melakukan hantaran silang kali ini. Tindakan yang baik daripada Kalamullah Al-Hafiz untuk menyelamatkan. Kita perhatikan sekali lagi bagaimana sedikit kesilapan yang dilakukan oleh Tamil Maren. Manuel Conrad. Terus hantaran silang lagi sekali. Irfan Dayo peluang kali ini. Rembatan rendah tapi tepat ke arah Kalamullah. Setakat ini satu tamparan dengan dada yang baik. Percubaan on target namun Kalamullah bersedia di situ. Selagi Fedayo. Terus Papos dan kali ini peluang tersasar. Syarif Fikri sudah melonjak tinggi. Kita perhatikan lagi sekali Fedayo. Sebenarnya terkena kepala lawan sebenarnya, bukan Syarif Fikri. Ada sentuhan di situ. Syarif Fikri peluang untuk meloloskan rembatan. Peluang kali ini Alif Haikal. Masih lagi Alif Haikal. Kaki kiri Alif Haikal dan Kalamullah. Hampir-hampir saja bola muntah untuk disambar oleh Fedayo. Kita perhatikan Alif Haikal, bijak dia untuk melepasi dua pemain yang menghalangnya di depan sebelum melepaskan rembatan kaki kiri. Tampanan dengan dada, tidak offside di situ Karim Amin. Peluang kali ini baik dan bagaimana itu dia. Hampir-hampir saja gol yang kedua. Sedikit leka pertahanan Selangor. Kita perhatikan di sini lorongan yang baik dan satu ruang yang dibuka oleh Koglaswaran bagi dia melepasi offside. Namun sayang sekali situasi ini 1 lawan 1. Terus dan ini dia peluang dan gol. Irfan Dayo lagi sekali. Gagal dipertahankan oleh PJ City di far post. Dia melonjak. Nah, kali ini Kalamullah tertewas. Eki terus terlalu kuat, namun masih lagi dapat dikawal oleh Irfan Dayo. Sasaran akhir Irfan Dayo cross terbiasa. Gol! Kita akan perhatikan lagi sekali bagaimana kedudukan ini. Irfan Dayo sasaran akhir, dia melakukan hantaran silang, terkena bahagian belakang ya. Kalau dilihat Irfan Dayo diberikan kredit untuk jaringan ini karena bola bermula di kakinya untuk membolehkan jaringan terhasil setelah terkena bahagian belakang Prabhakaran tadi. Selangor yang bangkit pada penghujung permainan ini. Sekali lagi kita perhatikan, walaupun di situ meluru Syarif Fikri untuk menggerakkan serangan bagi pasukan Selangor, namun ada masa lagi untuk PJ City bangkit. Jordan Ambila. Tindakan dan itu dia. Whistle sudah dibunyikan sebenarnya oleh Azril Baharudin. Inilah yang dikatakan comeback real dalam bola sepak yang dilakukan oleh pasukan Selangor dengan tuan rumah 1, Selangor 2. Jadi keputusannya 3 mata untuk Selangor di sini.